Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar cikgu Anam Adni, semoga pertemuan kali ini memberi manfaat kepada pelajar-pelajar semua. Untuk hari ini kita teruskan dengan PDP Art Science daripada Cikgu Mat. Dan di akhir pelajaran nanti, murid-murid semua boleh mengenal pasti pemboleh buah dalam setiap uji kaji pensiasatan berdasarkan dapatan kajian. Jadi sebelum itu kita imbas kembali mengenai maksud pemboleh buah. Cikgu harapkan kenal pasti betul-betul. Pemboleh buah ni ialah faktor ataupun perkara yang boleh mempengaruhi sesuatu eksperimen. Sesuatu eksperimen ada faktor ataupun perkara yang boleh mempengaruhi. Okey. Terdapat 3 pemboleh ubah. Yang pertama ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, yang ni pemboleh ubah dimanipulasi. Cuba tengok Yang pemboleh ubah dimanipulasi ialah apa perkara yang kita ubahkan daripada awal lagi. Yang kita ubahkan daripada awal. Kita ni maksudnya pengkaji lah. Kamu semua lah. Pelajar-pelajar ubah daripada awal. Tetapkan ada perbezaan-perbezaan yang kita akan ubah. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil eksperimen. Kita nak lihat apa dalam eksperimen tersebut? Apa yang kita nak ukur? Apa yang kita catatkan? Di akhir nanti, itu adalah hasil eksperimen dan keputusan eksperimen. Okey, seterusnya ialah pemboleh ubah dimalar. Yang ni adalah sesuatu perkara pemboleh ubah yang kita tetapkan daripada awal. Daripada awal eksperimen sehinggalah akhir. Sama sahaja, tak berubah-ubah. Okey. Contoh saiz gelas. Saiz gelas asal daripada awal lagi. Saiz gelas sama saja, kita tak ubah. Okey, itu adalah sepintas lalu ulang kaji. Okey. Dan bagaimana untuk menulis pemboleh ubah? Cara menulis pemboleh ubah ialah kita mesti gabungkan dua perkara ini. Cikgu imbas kembali. Kamu dah belajar ni semua ni daripada tahun 5 lagi. Kita mesti letak parameter dan benda. Kecuali masa-masa seperti tahun, bulan, minggu dan hari. Hanya mengandungi parameter sahaja. Contohnya sekarang ni ialah ayam. Ayam tu benda. Kita kena letak di hadapan ayam tu saiz ayam, berat ayam. Okey, maksudnya begitu. Seperti pokok juga, pokok tu benda. Okey, kita mesti tak boleh letak pokok saja. Kita mesti letakkan ketinggian pokok. Okey, contoh ketinggian pokok. Tak boleh pokok sahaja. Itu adalah imbasan kembali. Apa yang kita ingin belajar hari ini ialah kita ingin mengenal pasti pemboleh ubah melalui graf, jadual, ayat dan gambar. Walau bagaimanapun, pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada 2 sahaja. Tak boleh banyak, tak faham. Tak? Banyak-banyak tak faham pula. 2 sahaja, iaitu graf dan jadual. Untuk ayat dan gambar, nanti untuk pembelajaran seterusnya. Okey, jom kita tengok. Kenapa pasti pemboleh ubah? Ini adalah graf. Ini adalah graf. Mudah saja. Cuba tengok di sini. Ada ditulis maklumat di bawah ni. Ada ditulis maklumat di bawah ni. Itu adalah apa yang diubah ataupun pemboleh ubah dimanipulasi. Kemudian di sini apa yang kita nak? Ada ditulis di atas ni sebelah kiri. Apakah yang kita nak? Yang kita nak kaji apa? Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Lebih jelas lagi cikgu bagi jadual betul. Ini contoh dia. Ini contoh graf yang betul. Okey. Cuba lihat. Siapa boleh jawab? Pemboleh ubah manipulasi. Mana pemboleh ubah manipulasi? Tengok betul-betul. Ada 2 maklumat cikgu highlight. 1 hari. 1 lagi saiz fasa bulan. Okey, yang mana satu pemboleh ubah manipulasi?
Yang mana satu? Ada yang menjawab? Kediam je. Okey, ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Tahniahlah kepada yang betul. Okey, ini manipulasi. Yang ni saiz fasa bulan ni ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, okey, cikgu bagi satu contoh lagi, graf. Cuba tengok, yang ni dah dah mula jawab dah. Ada dah mula jawab dah. Okey, tahun ni sebut tahun saja, tak perlu parameter hadapan dia. Ini tahun adalah pemboleh ubah apa? Manipulasi, bagus. Dan bilangan spesies haiwan yang pupus, pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah apa? Bergerak balas. Bagus, ada yang menjawab yang betul. Cikgu tahu, walaupun cikgu tak berkomunikasi, cikgu tahu ada yang cuba menjawab. Okey, cuba tengok yang ni. Yang ni kena buat sendiri. Contoh graf ni. Jawab. Manipulasi apa? Pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah manipulasi jisim baja. Bergerak balas bilangan buah yang dihasilkan. Alhamdulillah boleh jawab dah tu. Okey. Dalam ujian, dalam peperiksaan, dalam apa-apa juga bentuk lah. Bentuk pentaksiran. Biasanya dia tidak ditanya pemboleh ubah secara terus. Dia akan tanya soalan macam ni. Soalan macam ni Contoh soalan dia, apakah yang diubah? Dia tanya yang diubah itu ialah pemboleh ubah lah. Apakah yang diukur? Yang diukur tu pemboleh ubah bergerak balas. Apakah yang ditetapkan? Yang ditetapkan ialah pemboleh ubah dimalarkan. Ataupun di soal dua maklumat. Dua maklumat tu ialah pemboleh ubah lah. Pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Berikan satu maklumat. Tulis apa-apa pemboleh ubah pun betul. Satu maklumat. Okey. Boleh. Okey, ni yang kedua. Belajar dua cukup sudah. Mengenal pasti pemboleh ubah melalui jadual. Ini contoh jadual yang cikgu bagi. Ini contoh jadual. Ini jadual. Jadual dia biasanya dia ada kolom macam ni. Kolom sebelah kiri, satu lagi kolom. Secara umumnya macam ni. Yang sebelah kiri ni biasanya pemboleh ubah manipulasi. Dan yang ni pemboleh ubah malar. Tengoklah kalau data dia tu sama tu malar. Kalau data dia tu berbeza-beza itu manipulasi. Dan sebelah kanan kebiasaannya pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Cikgu lajukan di sini. Kalau jadual 3 macam ni. Jadual 3 macam ni pun. Gitulah. Dan hujung sekali ni ialah pemboleh ubah bergerak balas. Yang ni mesti ni 2. Kemungkinan 2. Tapi ambil satu saja. Kalau data tu berubah, sini contoh 1, 2, 3. Ni bukan malar. Yang ni ialah manipulasi. Kalau sini 1, 1, 1, 1. Tu adalah malar. Boleh? Okey. Kalau yang jadual macam ni, atas ni pemboleh ubah malar dengan manipulasi. Bawah ni dia macam ni. Okey. Dan macam ni. Okey, dan ada kalau jadual yang terbuka macam ni, kena pasti betul-betul. Yang ni dia akan jadi macam ni. Okey, jadi pemboleh ubah bergerak balas di bawah dia. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini contoh yang lebih jelas. Contoh yang lebih jelas. Cuba perhatikan betul-betul jadual ni. Cuba tengok pemboleh ubah di malar. Sapu tangan. QRS. Ni maksudnya menggunakan sapu tangan yang mempunyai sifat yang sama. Sapu tangan yang sama saja. Okey. Kemudian cuba tengok yang ni. Yang ni berbeza. Kelajuan kipas. Kelajuan kipas. Sebab itulah yang berbeza ni kita namakan sebagai pemboleh ubah manipulasi. Apa yang diubah? Kita yang ubahkan kelajuan kipas ni. Nampak tak? Manipulasi. Dan apa yang kita nak ukur? Apa yang kita nak tengok di akhir eksperimen? Kita nak tengok selepas 1 jam. Jisim selepas 1 jam. Nampak tak hasil dia?
Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ini contoh. Cikgu bagi contoh lagi. Satu contoh lagi. Ini contoh soalan betul ni daripada soalan UPSR dahulu. Okey. Cuba tengok purata indeks pencemaran udara di Bandar X tahun 1990 hinggalah 2006. Okey. Manipulasi dia mana? Ingat balik. Manipulasi mana? Ingat tak? Ingat ke tak ingat? Manipulasi ni di atas. Ada tu. Cuba sebab berbeza-beza. Cuba tengok tahun. Purata indeks dia ni kita nak tengok. Purata indeks. Malar? Malar apa benda? Malar ini ialah bandar X. Kita bandar ni saja, kita tak pergi ke bandar lain. Malar ni cikgu tarik pergi situ. Bandar X. Kita tak buat pun bandar Y, bandar Z. Kita hanya fokus pada bandar X saja. Itu adalah malar. Okey. Boleh Itu contoh dia. Okey, ni cuba buat. Cuba buat, salin dalam buku, perhatikan betul-betul salin dalam buku ni. Okey. Tuliskan pemboleh buah manipulasi, bergerak balas, pemboleh buah malar. Ni. Okey, dan untuk pengukuhan boleh layarilah latihan interaktif di bawah melalui laman web di bawah ni, boleh layari taik ni www.live-worksheet, pastikan nombor ni taik betul-betul. Ni nombor hujung. Taik ME1539881LG. Okey, nombor hujung tu. Okey, jadi untuk kali ini setakat itu saja. Bertemu kembali di PDPR seterusnya. Selamat maju jaya. Cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.